أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat
yang dirahmati Allah, pada hari Jumaat di dalam bulan Ramadan yang diberkati ini dan di dalam masjid yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumaat yang menjadi tetamu Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik, umat contoh dan memperolehi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Khatib pada hari ini akan menyampaikan khutbah bertajuk menghayati keistimewaan 10 hari terakhir Ramadan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, begitu pantas masa berlalu, sedar ataupun tidak, pada hari ini genaplah 20 hari kita menjalani ibadah puasa. Dalam tempoh tersebut, sudahkah kita berjuang habis-habisan untuk mencapai matlamat takwa seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Jika dalam tempoh tersebut kita semua belum mampu memperlengkapkan diri kita dengan sifat takwa, maka masih belum terlambat untuk kita berusaha ke arah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Justru di hari-hari terakhir Ramadan ini perlu kita semua merebut dan memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ini supaya kita tidak ketinggalan untuk mendapatkan kelebihan yang terdapat di dalamnya sebelum bulan Ramadan yang mulia dan dicintai ini pergi meninggalkan kita. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, 10 hari yang terakhir Ramadan memiliki begitu banyak keistimewaan. Salah satu keistimewaan yang paling hebat dan tidak terdapat di dalam mana-mana bulan yang lain ialah malam ataupun Lailatul Qadar. Dalil yang menunjukkan keistimewaan serta kebesaran malam tersebut ialah seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam Al-Qadar, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Sejahteralah malam yang berkat hingga terbit fajar. Dalam ayat di atas ini, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahawa Dia telah menurunkan Al-Quran keseluruhannya ke Baitul Izzah, iaitu di langit dunia pada malam Al-Qadar. Ini adalah bukti yang jelas tentang keutamaan, kemuliaan, keberkatan dan keistimewaan malam Lailatul Qadar tersebut. Jika dihitung, 1000 bulan adalah bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Ia secara jelas menunjukkan kepada kita semua bahawa keistimewaan malam tersebut tiada tolok bandingnya. Barang siapa yang melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan dan bertepatan dengan malam tersebut, maka dia akan memperolehi pahala yang berlipat kali ganda dan mendapat keampunan terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan.
Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Artinya, barang siapa mengerjakan ibadah pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar kerana keimanannya kepada Allah dan mengharapkan ganjarannya, nescaya diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, oleh yang demikian, barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan lebih gairah dan teruja mencari keredaan pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, seperti mana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan cara yang pertama, kita dianjurkan supaya bersungguh-sungguh mencari dan merebut kelebihan malam Al-Qadar yang akan berlaku pada malam-malam yang ganjil, pada 10 malam yang terakhir. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Artinya, carilah Lailatul Qadar di malam-malam yang ganjil pada 10 malam terakhir Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu ujian kepada kita semua yang mengaku beriman, supaya berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencari rahmat dan keredaan Allah pada malam tersebut. Yang kedua, salat Isya dan subuh secara berjamaah juga sangat ditekankan dan diutamakan pada malam-malam terakhir Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal Isya wal fajr fi jama'atin kana ka qiyami lailah." Artinya, barang siapa yang mengerjakan salat Isya dan subuh secara berjamaah, maka dia seperti orang yang telah menghidupkan seluruh malam, yakni malam tersebut dengan beribadah kepada Allah. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Maka sesiapa yang istiqamah pada 10 yang terakhir di Ramadan dengan melaksanakan salat Isya dan subuh secara berjamaah, maka mudah-mudahan dia termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat kelebihan Lailatul Qadar tersebut. Sidang Jumaat yang dimuliakan, yang ketiga, beriktikaf. Amalan sunnah beriktikaf juga hendaklah dihidupkan di 10 terakhir Ramadan. Iktikaf merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah satu sunnah yang dianjurkan, malah menjelang 10 akhir Ramadan secara rutinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi waktu-waktunya dengan beriktikaf di masjid, seperti mana yang telah disebut oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih." Artinya, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 akhir Ramadan sehingga baginda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan sunnah i'tikaf selepas kewafatannya oleh para isterinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, memperbanyakkan doa, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah bersepakat bahawa doa yang paling utama pada malam Lailatul Qadar adalah doa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, apa pandangan engkau sekiranya aku mengetahui suatu malam itu ialah Lailatul Qadar? Apakah yang sepatutnya aku lakukan pada malam itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
berdoalah dengan doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pemaaf, suka memaafkan kesalahan-kesalahan hamba-Mu, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku ini. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, inilah antara beberapa keistimewaan yang terdapat dalam 10 hari yang terakhir dalam bulan ini, serta contoh teladan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya dalam menjalani ibadah puasa pada 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan ini. Namun persoalannya, sejauh manakah kita mencontohi kepribadian baginda ini dalam melaksanakan ibadah puasa dan menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan? Mudah-mudahan dalam menghitung hari-hari terakhir Ramadan, kita dapat bermuhasabah diri dan merenung kembali pengisian yang telah kita laksanakan sepanjang tempoh 20 hari yang telah berlalu. Jika masih terdapat banyak lagi kelemahan dalam kita melunaskan puasa kita sebelum ini, maka masih belum terlambat untuk kita memperbaiki kelemahan diri kita melaksanakan ibadah puasa pada 10 hari yang terakhir ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Alhamdulillahi wahdah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ketika mana kita menjalani ibadah puasa yang wajib ini, sama ada kita semua sedar ataupun tidak, kita tidak terlepas dari melakukan perbuatan yang melalaikan dan berkata dengan perkataan yang keji. Semua kekurangan dan kecacatan yang berlaku itu dapat dibersihkan dengan menunaikan kewajipan zakat fitrah, seperti mana tersebut dalam sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin man addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah. Ia adalah pembersih kepada seseorang yang berpuasa daripada perbuatan yang melalaikan dan perkataan yang keji, dan merupakan makanan kepada orang-orang miskin. Sesiapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum solat hari raya, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya selepas salat hari raya, maka zakatnya dikira sebagai sedekah sahaja. Hadis hasan riwayat Abu Dawud. Oleh itu, marilah kita menunaikan zakat fitrah kepada amil zakat yang telah dilantik oleh ulil amri, yakni pemerintah, demi memastikan zakat itu diagihkan dengan adil dan saksama kepada golongan yang berhak menerimanya.
Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat ke atas Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra wa hatta anhu ashra khati'at, yang bermaksud barang siapa berselawat ke atasku satu kali, maka Allah membalasnya dengan merahmatinya dan Allah memberi ganjaran pahala kepadanya sebanyak 10 kali dan Allah menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah serta rahmatmu kepada kami sekalian hamba-hambamu dan kepada pemimpin kami, terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diredai olehmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, engkau perbaikilah pergaulan antara kami, engkau peliharalah kami daripada penyakit lemah, malas, berfikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahman, Ya Wadud, engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami dan seluruh urusan mereka yang kami kasih. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan ini dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Ya Allah, jadikanlah negeri Perlis ini sebagai negeri yang makmur, rakyatnya hebat, mantap, bermentaliti kelas pertama dalam tindakan, hidup bersih, bersatu padu dan dilimpahi berkat serta rahmat dari sisi-Mu. Engkau jauhkanlah kami dari bala dan kerosakan. Engkau jauhkanlah kami dari bala dan kerosakan. Engkau tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami. Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.